Golongan belia khususnya yang berminat dalam politik diseru untuk memperkasakan diri dengan kriteria kepimpinan yang baik bagi menghadapi pelbagai cabaran baru demi memajukan Sarawak. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan bahawa belia yang menyertai parti politik terutamanya Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak PBB akan dilatih untuk mengembangkan kemahiran dan pengalaman mereka melalui pemimpin sedia ada. Jadi kita membabitkan mereka lah supaya dilatih dan mereka boleh naik ke taraf pemuda lepasnya pemuda terus jadi orang tua lah. Dan saya fikir proses pimpinan ini mesti ada latihan. Kena you berkelakkan wisdom. Lebih-lebih lagi kalau you diberi tanggungjawab yang lebih tinggi. Jadi you must have that wisdom and experience untuk you membuat keputusan. Kalau keputusan salah, jadi mungkin membawa malapetaka. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan cawangan-cawangan parti PBB Sarawak Zon Utara di Miri. Premier juga menyatakan bahawa pelapis pemimpin muda akan berhadapan dengan cabaran dalam mengharmonikan kepentingan Sarawak serta tekanan geopolitik di Laut Cina Selatan sambil mengadaptasi kemajuan teknologi yang sentiasa berubah. Justru katanya walaupun parti itu relevan, pemimpin yang tidak berkeupayaan adalah satu kerugian untuk dipilih. Sebanyak 18 cawangan dari Zon Utara termasuk Belaga hingga ke Bukit Sari menyertai mesyuarat perwakilan tersebut. Komitmen Kerajaan Sarawak terhadap pembangunan kawasan luar bandar terus diberi keutamaan dengan pelaksanaan 20 projek infrastruktur bernilai RM616 juta di bahagian Marudi di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata projek ini bukan sekadar pelaburan infrastruktur tetapi juga bertujuan meningkatkan standard kehidupan dan memenuhi keperluan asas penduduk luar bandar. Jelasnya 20 projek infrastruktur bernilai RM616 juta di RMK-12 dengan RM548 juta diperuntukkan untuk 19 projek rakyat. Daripada jumlah tersebut, 6 projek bernilai RM187.7 juta telah siap, satu lagi sedang dalam pembinaan, manakala baki 13 projek bernilai RM422.3 juta akan ditender tahun ini. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Jambatan Marudi. Dato' Ahmad Douglas Ugah turut menegaskan bahawa Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha menangani cabaran penduduk pedalaman termasuk isu akses kepada kemudahan asas yang lebih baik. Timbalan Pemimpin Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Koo Hian menekankan peranan penting media dan Persatuan Cina Bersekutu bahagian Kuching, Samarahan dan Serian dalam menyokong pembangunan negeri Sarawak. Beliau berkata persatuan ini perlu terus memainkan peranan aktif dalam membantu pertumbuhan ekonomi Sarawak seiring matlamat menjadikan negeri ini maju menjelang tahun 2030. Katanya komuniti Cina perlu mementingkan perpaduan dan kerjasama bagi memastikan kestabilan dan kemajuan ekonomi Sarawak secara menyeluruh. Beliau berkata demikian pada majlis apresiasi media anjuran persatuan tersebut. Beliau turut menyeru pengamal media agar lebih proaktif dalam menjaga keharmonian negeri dengan menyekat penyebaran berita palsu demi melindungi identiti, budaya dan pembangunan Sarawak. Katanya media perlu bertanggungjawab dengan mengamalkan etika dan profesionalisme, menyokong kesejahteraan dan kestabilan Sarawak. Lebih 2,000 penduduk dari 5 buah kawasan rumah panjang di Kapit iaitu di sekitar Perkampungan Baleh, Rumah Belajar, Nanga Benin, Nanga Pelagus dan Pelagus Resort bakal menerima manfaat melalui pembinaan jalan baru di kawasan berkenaan. Projek tersebut dijangka siap April 2027. Majlis pecah tanah projek tersebut telah diadakan baru-baru ini dan disempurnakan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit, Dato' Sri Alexander Nantalinggi. Beliau menerusi perkongsian di Facebook berkata pembinaan jalan sepanjang 7 km turut membabitkan pembinaan 2 buah jambatan. Projek berkenaan yang ditender semula melibatkan pembiayaan berjumlah RM70 juta dan dikendalikan di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA.
Jelas Datuk Seri Alexander walaupun pembinaan jalan tersebut melibatkan jarak yang pendek namun memerlukan peruntukan besar berikutan bentuk muka bumi yang mencabar. Siapnya jalan itu kelak akan mempermudahkan lagi pelaksanaan program pembangunan lain oleh kerajaan di kawasan berkenaan. Justru itu, beliau menasihatkan kontraktor yang dilantik supaya menyiapkan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ketika ini, penduduk di kawasan tersebut masih bergantung pada laluan balak sebagai medium perhubungan dan pengangkutan. Jabatan Penyiaran Malaysia dan badan media lain di Sarawak diseru memanfaatkan peran mereka untuk menyantuni golongan memerlukan menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR khususnya menjelang musim perayaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata inisiatif seperti ini bukan sahaja dapat mengembirakan hati golongan kurang bernasib baik tetapi juga memupuk sifat masyarakat penyayang. Saya berharaplah media-media kita seperti RTM dan semua media kita melakukan lebih banyak program yang menunjukkan berbagai aktiviti yang menunjukkan sikap mereka ataupun nilai-nilai mereka untuk memperkokohkan satu masyarakat yang menunjukkan kasih sayang dan juga memberi bantuan kepada mereka. Beliau berucap merasmikan program Red Care Anjuran Red FM RTM Sarawak di Home for the Aged Miri. Seramai 27 warga emas diraihkan dengan hidangan makanan, pemberian angpau dan bungkusan keperluan harian bersempena sambutan Tahun Baharu Cina. Masyarakat diingatkan agar tidak menyalahgunakan teknologi maklumat untuk menyebarkan berita palsu di media sosial. Dewan Undangan Negeri Bukit Bagunan Datuk Mong Dagang berkata, orang ramai tidak boleh bertindak terburu-buru untuk berkongsi sesuatu berita. Katanya sebarang maklumat hendaklah ditapis terlebih dahulu dan dipastikan sahih. Tindakan menyebar berita palsu merupakan satu kesalahan dan ramai yang telah didakwa di mahkamah kerana berkongsi atau melaporkan berita yang tidak benar. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Apresiasi Kawasan Rukun Tetangga bahagian Seri Aman, majlis bersempena sambutan Tahun Baharu Cina. Dalam pada itu, Datuk Mong mahu perpaduan dalam kalangan masyarakat, pelbagai kaum di Sarawak perlu dipertahankan. Sarawak sering dijadikan contoh sebagai sebuah negeri yang memiliki semangat toleransi yang tinggi dan setiap individu perlu memainkan peranan untuk menjaga keharmonian kaum. Masyarakat Tionghoa diingatkan mengambil peluang meraihkan Tahun Baharu Cina dengan mengukuhkan keharmonian kekeluargaan yang menjadi tradisi selama ini. Menurut Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng, perayaan ini amat bermakna lebih-lebih lagi bersempena Tahun Ular Kayu yang melambangkan kebijaksanaan, ketangkasan dan transformasi. Beliau turut meminta agar perayaan yang bakal diraihkan akan dapat mengeratkan hubungan sesama insan dan tiada yang akan tersisih. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Bazar Tahun Baru Cina 2025 di sebuah pusat beli belah di Batu Empat Kuching. Bazar tersebut disertai 17 gerai jualan yang menawarkan pelbagai barangan seperti makanan, pakaian dan hamper dengan harga berpatutan. Selain jualan, turut diadakan persembahan tarian, pertandingan nyanyian dan pertunjukan tarian singa yang bermula semalam hingga 29 Januari ini. Lebih 100 kotak mercun bernilai 21.5 juta ringgit berjaya dirampas pasukan Polis Marin Wilayah 5, Limbang, menerusi Optaring Pensura pada 12 Januari lalu. Turut ditahan seorang lelaki warga asing. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Mansyah Atam menerusi kenyataan media berkata operasi dijalankan di dermaga lawas bersebelahan jeti Jabatan Kastam Lawas. Pemeriksaan ke atas sebuah kapal kargo yang dikendali seorang juragan warga asing menemui lebih 100 kotak mercun pelbagai jenis disyaki diimport dari negara luar dan dibawa masuk ke Sarawak. Juragan kapal tersebut gagal mengemukakan dokumen sah dari pihak kastam bagi membawa masuk barangan tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Bahan Letupan 1957.
Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.